Okay, saya nak share saya punya slide sebentar. Okay, boleh nampak ah? Kecil ke macam mana? Okay, kita pakai dua skrin ni nampak okey lah. Kita pakai dua skrin okey, nampak besar. Ke nak saya buat dalam bentuk presentation mode? Boleh juga dalam presentation mode ni, kat whiteboard ni kan. Alright, ini presentation mode ya, boleh nampak ya? Okey. Baik. Okay, saya rasa saya mulakan pada malam ini ya. Okay, pada malam ni dia punya perkongsian presentation dia pendek ya. Mungkin ambil masa 30 minit. Jadi kalau ada persoalan boleh bertanya. Okay, so hari ni saya nak bercerita tentang 4 step closing dengan WhatsApp. Okay, sebab sekarang paling popular WhatsApp lah. Jadi ramai orang sekarang WhatsApp ni yang pertama lah dia buka. Sebelum dia buka email, sebelum dia buka website ke, Telegram, Facebook ke, WhatsApp dia buka dulu. Jadi itu sebab ramai kalau di Malaysia ni WhatsApp yang paling popular. Okay, sebelum kita pergi ke arah nak buat closing dengan WhatsApp, kita kena tahu dululah siapa kita punya prospek. Ini penting. Sebab kalau kita tak fokus siapa, kita tak boleh nak target. Walaupun kita tak tahu nak cari dekat mana, pada peringkat awal ni mungkin tak tahu nak dapat dekat mana, tapi kalau kita ada customer avatar, yang ini biasanya kalau di internet kita panggil customer avatar. Jadi kalau kita tahu kita punya customer avatar, kita boleh fokus. Sebab apa? Bila kita dah fokus, kita akan jumpa. Kalau tak percaya, cuba buat. Biasa kita travel lah ataupun kita naik kereta di highway ke atau di mana-mana jalan ke. Kalau kita fokus, kita akan jumpa apa yang kita nak tengok. Contoh kita kata kita nak tengok kereta apa. Kita nak tengok kereta Avanza lah. Contoh Avanza ni kereta lama. Toyota Avanza. Ada berapa biji dalam kita masa kita driving tu, berapa biji kita boleh jumpa. Kalau kita tak fokus, selama ni kita tak fokus, kita mungkin tak jumpa. Tapi bila kita fokus, kita nak cari Avanza, waktu kita driving tu, kita akan nampak. 1, 2, 3, 4. Tiba-tiba nampak. Jadi itu sebab kenapa kita nak kena buat customer avatar. Okay. Boleh ambil dia punya info ni. Pertama kita nak tahu siapa kita punya customer. Siapa yang kita nak target. Sebab kita bukan nak ambil semua orang pun. Kita pun bukan nak target semua golongan. Kita cuma nak cari siapa yang rasa ngam-ngam lah dengan kita. Contoh macam tu, siapa mereka. Kedua, umur dia dalam lingkungan berapa. Kita nak target lelaki atau perempuan. Macam mana dengan pendapatan dia, hobi dia, status perkahwinan dia, tempat tinggal dekat mana, apa masalah, apa keinginan. Ini yang kita nak cari. Maknanya kita punya customer yang ideal lah. Jadi ini sebagai contoh lah. Pertama mungkin kita nak cari mereka ni mungkin pekerja swasta lah. Jadi kita target pekerja swasta. Umur mungkin 30 tahun, 40 tahun lah contoh. Lelaki perempuan dua-dua. Pendapatan mungkin kita nak cari yang 3,500 ke atas. Contoh lah ya. Sebenarnya kalau kopi ni lingkungan pendapatan yang rendah pun okey lagi. Sebab kita hanya sekotak pun RM40 sahaja. Hobi mungkin kita nak cari orang yang suka minum kopi. Mungkin ada juga cara lain, hobi dia ni mungkin suka buat bisnes, orang yang berminat buat bisnes, ataupun hobi ni kawan-kawan yang mungkin yang dia ni suka bergaul dengan ramai orang. Itu antara mungkin kita punya ciri-ciri customer yang kita nak. Okay, yang berkahwin, lokasi contoh macam saya tulis ni Penang dengan Kedah lah, jadi saya nak cari Penang dengan Kedah je. Saya nak fokus dekat dua negeri ni pun dah cukup contoh lah ya. Okay, masalah mereka mungkin kita kata ini orang yang selalu merungut lah ulang-alik pergi ke tempat kerja yang jauh, contoh macam tu. Keinginan mungkin mereka ni nak tambah pendapatan sebab ada banyak masalah sekarang ni, kenaikan harga barang dan sebagainya. Jadi kita nak tahu kita punya customer. Ini kita punya ideal customer. Jadi kita nak cari dia. Kita letak dalam kita punya minda, satu hari nanti kita akan nampak customer ni. Kita akan nampak dia. Percaya, kena buat. Dan selepas buat kita akan nampak.
Baik. Kenapa kita nak kenal customer kita ni? Ini je. Pertama, senang kita nak jemput prospek yang tepat. Prospek yang tepat ni akan masuk. Prospek yang tepat ni akan masuk dalam di sepanjang perjalanan kita nak buat perniagaan ni. Dia akan muncul, dia akan keluar. Kita akan nampak. Okay. Kedua, kita nak bantu kita susun konten lah. Kalau konten kita nak cari pasangan umur 30-40 tahun, seorang pekerja swasta, apa konten yang kita nak bagi dekat dia. Yang ketiga, kalau kita dah tahu kita punya customer avatar ni, kita boleh create banyak lagi customer avatar yang lain. Mungkin yang ni customer avatar untuk kategori pertama, ada kategori kedua, kategori ketiga, kita boleh buat banyak. Okay. Dan juga mudah untuk kita segmentkan kita punya database nanti. Nanti you ada database satu prospek yang customer ini, yang ini, yang berbentuk begini ya. Dan kita boleh susun kita punya konten, kita boleh susun kita punya game untuk kita sasarkan kepada prospek. Dia ada satu teknik. Ini kalau nanti next punya training mungkin dalam masa 2-3 minggu lagi, kalau ramai ada permintaan, kita boleh buat tekniknya. Kita panggil untuk konten ni, kita panggil jab hook. Dia macam kita bertinju. Orang bertinju, kita tak terus pukul dia terus, tak terus bagi dia apa tu orang kata, bagi penumbuk terus, penumbuk terakhir tu tak. Biasanya dia akan main-main dulu tu lah. Dia main-main dulu baru bagi zap satu. Jadi itu style kalau kita nak tulis konten. Dia bukan boleh terus tulis promote tak. Kita panggil jab hook. Maknanya dia main dulu baru dia hentam macam tu. Itu konsep dia, konsep untuk buat konten. Itu next punya training lah. Baik. Okay, ini masalah kita bila kita nak buat closing dengan WhatsApp. Pertama, anda chatting dengan kawan-kawan dalam WhatsApp. Dia berminat contoh. Kemudian anda hantar informasi, dia respon. Respon ada banyak kali ada orang kata perbincangan chatting tu last anda tak boleh nak closing. Kenapa? Mungkin ada sebab dia. Mungkin step tak betul. Yang banyak kali saya nampak, saya lihat ni biasanya prospek kita ni yang first yang dia akan tanya, kalau dia berminat dengan produk, dia akan tanya harga produk berapa. Contohlah, harga produk berapa. Jadi biasanya bila prospek tanya macam tu, kita terus jawab. Which is not a correct way lah. Bukan cara yang betul untuk kita jawab. Kita terus bagi tahu ini harga dia. Jadi kalau kita terus beritahu harga, dia ada merupakan satu penutup lah. Itu halangan. Sebab kita tak kenali lagi prospek. Macam tu. Contoh macam kita nak merisik perkahwinan lah, takkan tiba-tiba terus bagi kos mas kahwin tu tak. Nak kena merisik dulu. Jadi konsep dia lebih kurang macam tu. Kita kena ikut step. Jadi pada hari ni saya nak tunjuk 4 step sahaja. Kalau anda boleh ikut 4 step ni, closing dengan WhatsApp ni memang boleh buat closing. Walaupun anda tak pandai nak bercerita, nak bercakap. Saya tak pandai nak bercerita dengan bercakap depan-depan orang. Jadi saya boleh buat closing dengan menggunakan kekuatan menulis ataupun buat video contoh. Okay? Jadi kita boleh bermula sekarang dengan step yang pertama. Step yang pertama ni biasanya ramai orang tak buat. Saya pun kadang-kadang tak buat. Step yang pertama kita panggil merisik khabar. Yang ini sebenarnya yang paling penting. Merisik khabar ataupun kita panggil dia sebagai fact finding. Betul tak? Okay. Contoh kalau kita nak berkenal dengan pasangan kita dulu pun sebenarnya kita ada fact finding, kita ada merisik khabar. Tak jumpa-jumpa berminat terus kata nak kahwin, tak. Dia ada fact finding. Dia ada pencarian dia dulu tak. Nak mendapatkan keserasian macam tu. Jadi step nombor 1 ni merisik khabar, fact finding ini kita kena kenal prospek kita terlebih dahulu. Macam mana kita nak kenal? Kita nak tahu dia punya latar belakang. Contoh kalau dia nakkan produk suplemen lah. Mungkin kita boleh tanya dia, tuan ada ambil apa-apa suplemen sebelum ini? Ini kita nak buat fact finding ni. Okey, kalau dia kata ya ada, mana dah ada
jawapanlah di situ. Jadi kita kena tanya lagi, suplemen apa yang tuan ambil sebelum ini? Contoh ya. Okey, kemudian mungkin dia akan jawab ke apa ke, kemudian kita boleh tanya dia juga, bagaimana dengan suplemen itu? Okey? Tanya macam tu. Ataupun kita boleh tanya juga berapa banyak tuan belanja untuk produk suplemen tersebut. Kenapa kita nak tanya? Sebab kita nak tahu bajet dia berapa. Kemampuan dia berapa. Kalau dia kata mungkin RM20 ke, atau mungkin dia kata RM200. Okey, makna dia ada kemampuan, kan? Ataupun satu lagi kita tanya dia bertanya tentang kopi CEO, contoh mungkin kita boleh tanya dia, sis sebelum ni minum kopi apa? Kita nak tahu juga. Kalau dia kata Nescafe ke, senang lah nak buat crossing. Zaman sekarang senang nak buat crossing kalau minum Nescafe. Okay. Ataupun dia nak buat bisnes, kita boleh tanya dia, pernah tak buat MLM sebelum ni? Kalau dia kata sebelum ni pernah tapi gagal, kita boleh lagi cari maklumat yang lain, fact finding. Jadi dengan cara ni kita boleh mengenali prospek kita. Okay. Jadi kita boleh berikan informasi yang tepat apa yang dia nak. Maknanya kita tak tersilap langkah lah sebab kita dah tahu apa yang dia nak. Sebab dia dah bagi tahu kita terlebih dahulu. Ini yang penting, fact finding. Ramai tak buat. Saya pun selalu tak buat. Kadang-kadang terlupa, gairah sangat. Tiba-tiba prospek tanya harga berapa. Okey. Ini contoh contoh. Baik, ini contoh yang di sebelah kiri ni ada satu fact finding. Saya tanya dia kenapa dia nak produk ni. Contoh, dia bagi tahu dia obesity, dia obese, dia gemuk dan dia juga ada kencing manis, dia ada masalah kidney, kencing berbuih. Mana saya dah tahulah ini masalah dia. Jadi senang tak kita nak close? Kita dah tahu masalah dia, obesity, kencing manis, masalah kidney. Jadi kita boleh promote salah satu produk lah. Produk dia apa dia? Yang YKS lah. YKS Ganoderma ni. Ini memang khusus untuk masalah buah pinggang. Ini contoh contoh. Okey, satu lagi yang di sebelah kanan ni pula, dia WhatsApp dekat saya. Saya ingatkan dia ni nak jadi members, nak buat bisnes. Rupanya tak. Selepas dia cari dia punya fact finding dia, sebenarnya dia cuma nak minum kopi. Dan dia ni pun dah pernah beli kopi ni dekat Lazada. Dia nak beli kopi dengan harga yang lebih murah lah sebab nak jadi ahli tu, sebab nak dapat harga murah. Dia nak beli 2 ke 3 kotak satu bulan. Maknanya kalau dapat jadi ahli, harga mungkin lebih murah. Malang sekali, dia beli dekat Lazada dah murah dah, RM38. Harga ahli RM40. Kenapa orang jual di Lazada murah? Mungkin produk tiruan lah. Ataupun orang buang harga, contoh kan. Jadi saya dah tahu dia kenapa dia nak jadi ahli. Rupa-rupanya dia nak produk murah. Saya tak boleh nak offer lah sebab produk members ialah RM40. Cuma saya boleh bagi tahu dia pasaran di luar kita tak garanti original ataupun tak. Kalau ada masalah, itu terpulang kepada anda ambil risiko lah. Sebab kita tak boleh nak garanti. Tapi kalau kita beli pada syarikat, dah sure produk yang original. Kopi dia kopi yang betul, linzi dia linzi yang betul. Okay, ini contoh fact finding. Jadi kalau kita buat macam ni, kita dah tahu apa yang dia nak. Kita tak hentam terus saja. Contoh kalau yang sebelah kanan tu saya terus cerita tentang buat bisnes, saya terus cerita macam mana boleh dapat income, mungkin dia tak berminat sebab dia nak minum kopi semata-mata. Okay, dia dapat Baik, dah lepas step yang pertama, kita kena pergi ke step yang kedua. Step kedua ni kita panggil awareness ataupun kita beri kesedaran kepada prospek tentang apa yang kita nak ceritakan. Jadi di sini kita kena berikan storytelling sikit lah. Kita kena pandai mainkan emosi. Okay? Ada 2 emosi Satu gain dengan pain lah. Gain ni macam manfaat lah, kebaikan. Pain ni dia punya keburukan ataupun kesakitan lah. Contoh lah kalau anda tak makan produk ini, mungkin sakit anda lebih lagi ataupun anda mungkin terpaksa bergantung kepada ubat-ubatan sepanjang hayat, contoh. Okay.
Okay. Kalau ada orang kata penolakan ataupun ada halangan, biasanya kita kena setuju dulu. Contoh mungkin prospek bertanya, tak nak lah, produk ni mahal sangat lah, harga sampai 200-300 ke 400 sebotol kan. Okay, it's okay. Kita setuju dengan kata dia. Setuju maknanya, ya saya bersetuju, harga dia mungkin agak tinggi, tetapi kita bagi result lah, kita bagi satu alasan kenapa dia kena ambil. Sebab apa? Contohlah, kalau dia tak ambil produk ini, mungkin dia kena ambil ubat untuk selama-lamanya. Kos untuk ambil ubat tu mungkin lebih lagi. Satu kos ubat, satu kos emosi, stres, satu kos keluarga ke terabai, satu kos mungkin terpaksa ambil cuti, ambil MC dan sebagainya. Dan mungkin juga dia kena fikirkan masa depan dia kalau dia sebagai orang kata yang mencari rezeki untuk keluarga dia dan sebagainya. Itu kita punya kesedaran, awareness. Dan kesedaran yang kita kena bagikan di sini belum lagi ke arah produk. Kita mungkin kena berikan contoh kalau dia nak produk linzi, kita berikan apakah itu linzi. Ataupun dia nak buat bisnes, kita kena berikan kenapa nak kena buat 111 Cafe Business Plan. Secara ringkas, step 2 ni sebenarnya lebih secara ringkas. Sebab apa? Sebab kita nak pergi ke step yang ketiga. Contoh yang ini, yang tadi yang nak produk murah tu, dia kata dia nak beli dekat Lazada lebih murah, dia kata. Kita boleh bagi dia satu kesedaran lah. Kalau di luar sana kebanyakannya adalah fix, produk tiruan. Dan kita tak boleh nak guarantee kesahihan ataupun orang kata keaslian produk. Ringzi yang digunakan dari mana, kopi yang digunakan dari mana, kita tak boleh nak garanti. Memang dia murah, tapi adakah anda nak kesihatan anda tergadai disebabkan nak guna produk yang lebih murah? Contoh macam tu. Sebab bila kesihatan dah tergadai, buah pinggang dah ada masalah, kosnya lebih tinggi. Jadi kita beri kesedaran. Okay? Itu step kedua. Bila step kedua ni dah lepas, ini step yang ketiga. Okay? Step yang ketiga ni barulah kita beri solusi kepada masalah mereka. Dalam step ketiga ni kita kena kontrol, kita kena kawal situasi. Maknanya prospek tadi dah tak kawal lah situasi tu, kita yang kawal. Kalau kita boleh kawal situasi dalam WhatsApp tu, kita dah ada kelebihan kat situ. Jadi di sinilah kita berikan manfaat produk. Kalau dia berminat tentang produk lah. Kemudian kalau dia berminat tentang bisnes, kita berikan kelebihan 111 Cafe Plan ataupun Swango. Info ni semua ada. Info ni kita dah ada semua dalam team folder. Anda cuma cari, anda cuma extract, anda simpan dalam satu tempat. Senang untuk buat closing. Saya simpan dalam WhatsApp group sendiri. Saya ada WhatsApp group yang saya sahaja. Saya ada 2 number, sebenarnya saya lebih ada 4 number. Saya guna 2 number saya tu, saya punya WhatsApp group saya sendiri. Di situlah saya letak semua saya panggil info pack. Info pack kopi CEO. Dekat situ semua ada. Okay. Jadi senang, bila orang bertanya saya just copy paste sahaja. Yang paling penting di step ketiga ni kita berikan testimoni produk ataupun testimoni kejayaan. Yang ini yang paling penting dan ini kalau di internet ni kita panggil dia UGC. Sekarang UGC adalah term yang paling popular lah. Sebab kebanyakan content di internet sekarang is a user generated content. Maknanya orang third party yang memberikan content. Dan content third party ni lah content yang paling powerful lah. Jadi itu sebab kita nak screenshot semua testimoni yang kita dapat ataupun yang orang lain dapat, yang kita screenshot, kita simpan. Yang paling best sekali testimoni produk ni adalah screenshot dari WhatsApp itu sendiri. Bukan yang kita tulis cantik-cantik tak. Daripada yang ori, daripada WhatsApp tu kita screenshot sebab itu merupakan UGC, User Generated Content yang paling powerful dalam bahasa mereka sendiri. Ya, boleh faham ya. Contoh macam ni. Kan, di sebelah kiri tu, 2 tu adalah screenshot WhatsApp.
yang simple-simple saja dalam bahasa percakapan. Bahasa percakapan yang tengok di sebelah kiri tu, dia cakap lepas minum kopi siun dia ada extra energy, tak cepat mengantuk. Jadi kerja-kerja kat office pun banyak dah boleh siap sebab dia tak mengantuk. Itu dah kebaikan kopi CEO. Maknanya dah ada satu point kat situ. Minum kopi CEO tak mengantuk. Dan dia screenshot. Satu. Yang tengah-tengah tu pula dia punya pening kepala dia boleh lega minum kopi. Itu pelik kan? Pelik kan? Sebab apa orang biasa minum kopi sakit kepala. Tapi minum kopi CEO pening kepala boleh hilang. Jadi ini testimoni yang menarik lah, betul tak? Jadi memang power itu dia sebab kalau kita tengok dekat bawah dia tulis apa lagi, memang power dari Panadol. Itu user generated content yang power. Jadi kita tengok ni macam biasa-biasa saja, tak. Tapi inilah testimoni yang kita kena gunakan dalam WhatsApp. Sebab bukan kita tulis ya, kita screenshot daripada orang yang tulis. Orang itu sendiri yang tulis. Jadi itu sebab testimoni ini power. Sebab dia kata selalu kalau pening kepala kena CEO kurang sejam dah settle, dia cakap. Bahasa pun tonggang terbalik. Tapi bahasa dia sendiri. Jadi orang akan percaya. Maknanya tak sampai sejam minum kopi CEO settle. Power dari Panadol. Powerful testimoni ni. Untuk orang yang sakit kepala. Ataupun orang yang kata kopi ni sakit kepala minum. Tak. CEO tak. Dia different. Sebab apa? Sebab dia ada green Z dan kandungan dia punya caffeine dia amat rendah. Okay. Yang belah kanan tu kita tengok, ini jadi bentuk gambar pula. Dan gambar ini pun powerful sebab nampak before dan after. Ini gambar yang penting. Kita kena ada gambar before dan after. Kalau diabetes, mungkin orang ambil luka tu kan, tapi jaranglah orang nak ambil itu masa yang tepat kan. Macam high blood pressure, kita boleh ambil screenshot tu, bacaan. Tapi ini memang nampak, selepas dia minum kopi CEO, tangan dia yang pucat tu dah ada darah, mana pengaliran darah dia dah normal kan, dah okey contoh. Jadi orang boleh nampak. Jadi itu penting testimoni ni kita simpan. Saya rasa saya ada banyak letak dalam team folder. Kalau tak ada ni saya akan letakkan, anda simpan, anda kategorikan. Yang penting tu kategorikan. Kalau diabetes ada 5 ataupun sebenarnya 3 ataupun 5 pun dah cukup. 3 pun dah okey. Untuk diabetes mungkin ada 3 testimoni. Untuk darah tinggi ada 3. Untuk sakit kepala 3. Untuk kita banyak juga isu-isu lumpuh 3. Kita juga ada juga beberapa testimoni yang menarik tentang batu hempedu. Batu karang keluar selepas minum kopi CEO. Siap dengan tunjuk batu karang tu lagi. Kalau di Indonesia tu sebesar biji kurma batu karang yang keluar. Jadi ini testimoni yang menarik yang kita boleh simpan dan dijadikan orang kata user generated content yang paling powerful untuk kita punya prospek. Sebab kita closing prospek kita menggunakan third party testimonial yang mereka tulis sendiri, jadi dia powerful. Okay. Ini step ketiga. Step ketiga ni sebenarnya dah boleh close orang lah. Jadi di sinilah baru anda bagi tahu harga produk atau harga nak join members. Jangan bagi tahu peringkat awal. Kalau bagi tahu peringkat awal, anda tak tahu prospek nak apa, prospek pun tak tahu apa manfaat produk, apa kebaikan bisnes. Jadi dia dah tutup dia punya mata dia dah ada satu halangan dengan harga yang anda beri. Anda beri harga kan RM40 pun dia dah terhalang, kopi RM40. Contohlah. Contoh saya punya prospek yang join hari tu, Yungkin S ni harga dia mahal. Harga dia RM860 kalau tak silap, satu botol. Tapi produk pengkhususan untuk buah pinggang. Jadi kalau anda buat dialisis lagi mahal kan, makan setiap hari, nak setiap minggu, ada yang setiap minggu, ada setiap 3 hari, ada yang setiap 2 minggu kena buat dialisis. Jadi orang yang ada masalah tu dia tak nampak benda tu sebagai mahal.
Jadi itu yang penting, kita kena berikan kos tu kemudian. Selepas mereka faham apa yang kita nak berikan dan kita faham apa yang mereka nak, baru kita bagi kos. Jadi kalau di step 3 ni sepatutnya dah boleh closing. Kalau tak boleh closing juga, kena pergi ke step yang keempat. Okay, ini step yang keempat. Step keempat, follow up dan after sales service. Okay. Kalau dia belum join, kita follow up lagi. Kalau dia dah join, dia dah beli produk, dia sebagai customer, dia beli produk ataupun dia join jadi members, kita kena buat after sales service lah ataupun after member service lah. Kalau kita nak follow up, kita update promosi, update informasi, kita membina relationship dengan dia. Jangan kita tinggalkan prospek tu. Kita kena bimbing, kalau dia ahli baru, kita bimbing dia macam nak start business. Dan kita kena segmentkan kita punya database. Kita letakkan prospek yang belum join dalam satu grup, prospek yang dah jadi pelanggan satu grup, prospek yang dah buat repeat order satu grup, orang yang dah jadi members satu grup. Jadi dengan situ kita senang nak buat follow up. Kita boleh gunakan WA sender yang saya ajar 4 minggu yang lepas macam mana nak gunakan bot WhatsApp yang free je, tak payah nak buat yang berbayar punya, pakai yang free pun dah okey. Jadi kita boleh segmentkan mereka ni. Okey, kenapa kita kena jaga kita punya prospek ni? Sebab apa? Mereka ni database. Kita punya database. Sebab nak dapat database yang baru, mahal sebenarnya. Lebih baik kita gunakan, kita recycle yang lama ni. Pelanggan sedia ada, members yang dah join, database yang sedia ada. Yang ini yang nak kita follow up. Okay. Jadi inilah 4 step closing dengan WhatsApp. Simple. Short presentation. Anda kena ingat step 1, step 2, step 3, step 4. Jangan tinggal step 1, merisik khabar. Kadang-kadang prospek pun tak nak cerita sangat banyak kan. Tak apa, anda cari setakat mana yang anda boleh dapat. Kedua, berikan kesedaran kepada prospek. Step 2 di sini kita banyak mainkan emosi. Dan step 3 ni baru kita bagikan solusi. Apa produk kita boleh buat, apa bisnes kita boleh buat. Dan kalau kita boleh close step ketiga, cantik. Kalau tak boleh lagi, pergi ke step keempat, kita buat follow up. Kita buat follow up. Okay, saya rasa itu sahaja presentation saya pada malam ini. Ada apa nak tanya? Ada yang terlepas? Ada persoalan tak? Sebab hari ini memang very short presentation lah ya.